Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling mengejutkan kita. Sejak Anwar Ibrahim merombak kabinet beberapa hari yang lepas, inilah kejutan yang paling besar. Kejutan itu ialah melibatkan Tokmat Muhammad Tokmat yang dipanggil Tokmat ini, yaitu Naib Presiden UMNO. Dialah yang paling kejutan besar. Beliaulah yang paling kejutan besar, selain daripada ditukarkan daripada portfolio Menteri Pertahanan yang kini telah ditukarkan kepada Menteri Kementerian Luar pula. Hari ini kita digemparkan pula dengan laporan yang betul-betul mengejutkan. Laporan ini menulis daripada Esro Awani, Tokmat belum jejak kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar. Apa cerita nih? Cerita ini sehingga ada yang menulis dalam ruangan komen, kata mereka, merajuk ke, adakah Tokmat sakit hati ke, kata mereka. Sebenarnya itu semua adalah salah. Tokmat belum menjejakkan kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar, bukan karena merajuk, bukan juga karena sakit hati, tapi karena sangat luar biasa rajinnya. Beliau belum sempat sebenarnya menjejakkan kaki ke pejabat beliau, kerana selepas beliau dilantik, beliau terus menjalankan tugas dan dibawa oleh Anwar Ibrahim menjalankan tugas. Inilah menteri yang kita mahu. Bukan menteri yang dilantik duduk-duduk di pejabat, duduk-duduk kena ekon dan sebagainya. Duduk-duduk hanya menikmati gaji buta. Itu kita tak nak. Yang kita mahu seperti Tokmat, luar biasa. Baru dilantik sudah menjalankan tugas dengan begitu hebat dan luar biasa sekali. Beginilah yang kita mahu. Ini ceritanya. Biarpun belum lagi menduduki pejabat barunya, Menteri Luar yang baru dilantik, yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan atau Tokmat, melaksanakan tugas dengan lancar dan di Tokyo menjadi medan ujian untuknya. Tokmat kini merupakan sebahagian daripada delegasi rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja mereka ke Jepun. Peralihan penting ini berlaku susulan pelantikan Muhammad ataupun Tokmat sebagai Menteri Luar baru-baru ini. Satu peranan yang digalas beliau selepas rombakan kabinet diumumkan 2 hari sebelum perjalanan ke Tokyo. Beliau menggantikan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Ketika ditanya mengenai peranan baharunya semasa majlis minum petang di Aspora Malaysia di sini, Muhammad ataupun Tokmat secara berseluruh berkata, saya belum lagi menjejakkan kaki di pejabat baharu saya di Putrajaya, tetapi saya sudah ada di sini sekarang sebagai Menteri Luar. Oleh kerana kesuntukan masa selepas pelantikannya dan lawatan kerja ini, Muhammad berkata beliau tidak berpeluang untuk bertemu dengan pegawai-pegawai kementerian itu atau membuat persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun di Jepun, beliau dapat memperuntukkan masa daripada jadual padatnya, termasuk bertemu dengan Kapten Industri bersama Perdana Menteri dan menghadiri perjumpaan di Kementerian Luar Jepun dengan rakan sejawatnya Yoko Kamikawa. Apabila ditanya mengenai pertemuannya dengan Yoko, Tokmat berkata, tiada masalah kerana saya pernah berjumpa dengan Yoko sebelum itu semasa saya Menteri Pertahanan. Semasa lawatan itu, sidang kemuncak peringatan ASEAN, Jepun dan mesyuarat pemimpin komuniti sifar emisi Asia menawarkan sebuah platform terbaik untuk Muhammad membiasakan diri dengan rakan-rakan sejawatnya dari negara-negara ASEAN. Saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan pencerahan mengapa Tokmat belum menjejakkan kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar. Bukan kerana merajuk, bukan juga kerana menghilangkan diri, bukan juga kerana sakit hati, tapi kerana kehebatan dan luar biasanya Tokmat. Terima kasih Tokmat kerana sanggup
berkorban untuk kami semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Apa sudah jadi dengan Papa Gomo? Adakah beliau sudah tidak waras lagi? Adakah beliau sudah tidak dapat berfikir dengan lebih baik dan waras? Sehingga kan beliau sanggup mengeluarkan satu video yang membayangkan Perdana Menteri hidap AIDS. Apa jadi pada beliau ini? Dipetik daripada Malaysia kini, akhirnya kebiadaban ataupun kelantangan, keberanian melampau Papa Gomo akhirnya menerima padah apabila polis akhirnya menyasat Papa Gomo kerana kes video yang membayangkan Perdana Menteri hidap AIDS. Papa Gomo ni dah lama tak muncul. Sekali muncul, timbul terus kontroversi. Suka menimbulkan kontroversi, suka menimbulkan huru-hara yang bukan huru-hara yang berbahaya, tetapi huru-hara dari segi kenyataan-kenyataan beliau. Kenyataan beliau yang terkini ini memang sangat tidak wajar. Kenapa? Tidak mempunyai fakta. Selain daripada itu, ini boleh dianggap memalukan Malaysia, memalukan Perdana Menteri kita. Polis sedang menyiasat penulis blog iaitu Wan Muhammad Azri Wan Derus berhubung video yang kelihatan membayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghidap AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Rusdi Muhammad Isa berkata, video bertajuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyakit misteri tiada penawar AIDS, memfitnah Perdana Menteri. PDRM mengingatkan orang ramai bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasi isu-isu sehingga menyentuh isu ketenteraman awam, prinsip moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Katanya pada satu kenyataan hari ini, Malaysia kini tidak dapat memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Wan Muhammad Azri dan rakaman berkenan tidak lagi boleh diakses setakat ini. Bagaimanapun, terdapat catatan oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papa Gomo dan kini se-Azri pada media sosial X yang mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali, tetapi sabitan dalam kes pertama dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004, manakala dia telah diberikan pengampunan penuh pada 2018 berikutan sabitan kedua. Anwar yang mengekalkan pengakuan tidak bersalah berkata, pengampunan penuh itu diberikan kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam kesnya. Menurut Rusdi, Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana menghina dengan sengaja untuk menceroboh keamanan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menghukum penggunaan tidak sewajarnya kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini berkaitan isu ini adalah, cari makan je, kata Papa Gomo ni asik dibayar untuk membunuh korektor orang patut dihumban dalam penjara dari dulu lagi. Tapi kata beliau belum lagi dihukum. Black Zebra kata hairan juga dengan orang tempatan. Lebih minat membaca cerita merapu daripada blogger corot macam ini. Katanya, tangkap sajalah, buat apa tunggu sebelum mengotorkan otak-otak orang lain, kata beliau. Black Hawk pula menulis, siasat. Cepat-cepatlah, jangan lepaskan beliau lagi, kata beliau. Mechi lagi kata,
Banyaklah dia kata. Kotaro Minami kata, yang peliknya, kenapa dia dah lama merapu tapi belum lagi berjaya dimasukkan dalam penjara, kata beliau. Dan Rendezvous pula menulis, dia ni suka merapu, dah jadi boring dan memualkan. Tak payahlah nak layan dia, dah over, kata Rendezvous. Apa pula pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh kes video yang disiasat ini, yang mengaitkan Papa Gomo ini, yang memberikan bayangan kononnya Perdana Menteri hidap AIDS adalah melampau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kali ini kita digemparkan dengan keputusan mahkamah yang pastinya juga membuatkan Sanusi mungkin dalam ketakutan. Kita tak pasti apa keadaan Sanusi selepas mendengar keputusan mahkamah yang diumumkan baru sebentar tadi. Kita dikejutkan saat subuh yang amat indah ini. Apabila Anwar sah dapat perintah injuksi inter partes terhadap Sanusi. Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh perintah injuksi inter partes dua belah pihak bagi menghalang Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor daripada mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan didakwa memfitnah Anwar Ibrahim. Injuksi terbabit adalah berkaitan kes saman fitnah yang difailkan Perdana Menteri terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berhubung ucapan didakwa berbau fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah PN Base Tambun pada November tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi di Alor Setar, Mahazan Mat Taib, membuat keputusan itu hari ini selepas mendengar hujahan peguam Datuk S. N. Nair yang mewakili Anwar dan Peguam Farizal Yusof yang bertindak bagi pihak Muhammad Sanusi pada 16 Oktober lalu. Menurut Nair, ketika dihubungi pemberita hari ini, mahkamah membenarkan permohonan anak guamnya yang memberikan injuksi inter partes sehingga kes saman utama diputuskan mahkamah. Beliau berkata, Muhammad Sanusi juga dilarang mengeluarkan kenyataan serupa atau yang mempunyai kesan sama dalam apa jua cara, bentuk atau lain-lain yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan Anwar sama ada secara langsung atau sindiran seperti dalam pernyataan tuntutan anak guamnya. Katanya, mahkamah kemudian menetapkan 19 Februari depan melalui prosiding e-review di hadapan pentadbir pendaftar bagi status terkini pemfailan dokumen sebelum perbicaraan. Pada 30 Julai lalu, Mahkamah sama membenarkan permohonan Anwar untuk mendapatkan permohonan injuksi ex parte sebelah pihak berhubung perkara sama. Berdasarkan penyataan tuntutan, Anwar mendakwa pada 13 November tahun lalu Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah memberi ucapan pilihan raya pada ceramah itu sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung menghadiri ceramah itu. Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung dalam aplikasi Facebook di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan lebih 88,000 kali, 531 reaksi dan 58 kali perkongsian dan 384 komen setakat tarikh pemfailan saman itu. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu mendakwa pada 14 November tahun lalu, kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini dan portal berkenan menerbitkan satu artikel dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bertajuk Kes Liwat Anwar, dulu kasihan sungguh, sekarang pas kata kena pakia. Anwar pikia, kena pikia, kata laporan ini.
Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu antara lain membawa maksud Planatif mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan, serta telah memperdayakan Yang di-Pertuan Agung, seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Planatif mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar, keji serta berniat jahat, dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian pribadi terhadapnya, dan PH semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 9 November tahun lalu. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu menyebabkannya dihina, mendapat cemuhan daripada masyarakat, selain memudaratkan imej dan reputasi baiknya sebagai Presiden PKR, Pengerusi Pakatan Harapan, Ahli Parlimen Tambun, Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Kewangan Malaysia. Anwar mendakwa pada 16 November tahun lalu, Planatif melalui peguamnya menuntut defendant menarik balik, memohon maaf, mengaku janji untuk tidak mengulangi dan membayar ganti rugi kepada Planatif. Namun defendant melalui surat peguamnya bertarikh 7 Disember tahun lalu membalas surat dan menyatakan pengakuan tidak berbelah bagi mengenai fakta dalam ucapan itu. Sehubungan itu, Planatif memohon ganti rugi teruk serta teladan selain perintah dan menghalang defendant daripada terus mengungkap, mengarang, menerbitkan atau menerbitkan semula kenyataan serupa terhadap Planatif serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.